Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat saya di IG, begitu juga dengan mereka yang boleh mengikuti kuliah pada malam ini. Ini bukan kuliah, tapi ini adalah program bual bicara bersama Dr. Zakrul. So saya nak dapatkan Dr. Zakrul. Mana Dr. Zakrul? Because kita ada Dr. Zakrul. So ni kita nak bincang mengenai ya, tu dia. Sahabat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Zakrul. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Hari ni saya tak pakai spek mata. Spek mata saya tinggal kat bawah. So I cannot see properly. Tulisan-tulisan tu kena ngintai. Padahallah saya tengok Ustaz tak respon, dah request nak masuk. Dah request nak masuk tadi lagi tapi tak ada respon. Biasa jadi tetamu orang. Hari ni saya pula buat invite tetamu. Saya nak ajak live 2 tapi Ustaz tak ada ni. Tak ada FB 1, ada satu lagi phone. Nanti ada sponsor satu phone lagi. Wakaf phone. Oh, wakaf phone. Terima kasih doktor. Doktor apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Doktor bertugas? On call lah. On call? On call. So, doktor sekarang dekat mana? Kat rumah? Di rumah Senawang. Tak jauh, dokek jauh. Dokek yo. Ingat nak singgah rumah dah besar. Boleh, anytime doktor, no problem. Okay, untuk makluman semua, Dr. Zakrul merupakan pakar pediatrik, pakar kanak-kanak yang banyak buat kerja-kerja, juga turut buat kerja-kerja NGO, dan beliau sedang mengusahakan bersama rakan-rakan beliau dan juga saya turut serta dalam pembinaan Hospital Wakaf. Hospital Kasih nama dia. Hospital Kasih. Kita doakan supaya hasrat Dr. Zakrul untuk dan juga sahabat-sahabat untuk tertubuhnya sebuah hospital wakaf di Malaysia menjadi satu kenyataan. Amin. Dia bukan kerja senang, dia perlukan kerjasama dan keterlibatan ramai pihak. Cuba bayangkan dalam situasi pandemik ni, alangkah indahnya kalau ada satu hospital wakaf kepada mereka yang kurang berkemampuan. Betul? Betul? Sangat betul. Sangat betul. Pasal sekarang ni private hospital dia fikir duit lagi. Dia fikir duit, dia takut nak rawat. Dia fikir COVID je. Kesudahannya dia fikir duit je salah. Jadi susahlah. Kita nak rawat patient pun kita fikir COVID je, kesudahannya pasal tak menguntungkan kan. Kalau COVID datang dalam hospital, dia hospital kena tutup. Jadi tak menguntungkan. Jadi masalah kat sini kita nampak susah kita nak gerak. Tapi baguslah COVID ni ada. Dia reset sistem kesihatan. Dia Reset and we can see the real picture of the institution, part of some institution kan. Betul. Bagaimana dia orang react with this kind of pandemic. Betul. Cakap dengan doktor ni kena selit-selit bahasa orang putih boleh. Kalau saya punya grammar tak betul jangan marah Dr. Zakrul. Ui, jangan. Ustaz Farid punya English lagi hebat. Ini kan kaleng-kaleng. I am Jordan graduate. Jordan graduate can speak English, can speak Arab, can speak Tamil. Tamil jangan lupa my mother tongue language. Tamil, Malay, English, Arab. Ya Allah ya Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Masya-Allah. Allahu akbar. Dr. Zakrul.
kita mula begini, kita mula dalam situasi COVID-19 ni, pandemik ni. So ada orang tanya dengan saya, Ustaz, apa benda yang orang kata jangkitan, pandemik. So apa maksud pandemik sebenarnya? Pandemik ni maksudnya apabila jangkitan tu merentasi negara, merentasi benua. Borderless. Itu pandemik. Bermula daripada China, dia gerak kepada Korea, Japan, dia gerak lagi ke Taiwan, Singapura, Malaysia, cross terus ke Europe dan Australia sebagai contoh. Dia cross. So dia cross border, dia cross benua. Jadi sekarang ni region. So satu dunia kena. So automatically itu yang kita kata pandemik. Kalau kita kata satu kawasannya macam denggi kan, denggi hanya Malaysia dan Thailand. Kita kata itu endemik je, dia tak cross border kat situ je, Malaysia je. Itu endemik. Walaupun dia wabak tapi dia endemik. Dalam kes pandemik dia cross border, ada border. Domestik dia panggil endemik, kalau dia cross the border, country and region semua tu dipanggil sebagai pandemik. Pandemik. Okey, ada dia ada mitos, dia bukan mitos lah, dia ada satu macam kepercayaan lah. Sekarang yang kita dapati yang ramai yang kena jangkitan ini adalah basically dia boleh berjangkit pada siapa-siapa saja. Betul. Tapi yang kebanyakan yang meninggal adalah mereka yang sudah berusia. Aging people kan, aging generation. So di antara mereka pula ada yang ada medical history. Dia kencing manis, darah tinggi, jantung dan ada penyakit-penyakit sampingan lah. Yang menjadi persoalan, betul ke kanak-kanak tak kena? Sebab memandangkan doktor ni pakai kanak-kanak. Kanak-kanak kena. Tadi Allah Ta'ala bagi untuk COVID-19, jangkitan pada kanak-kanak tak heavy. Kanak-kanak tak ada komplikasi. Cross the border, all over the world punya data, baik China, baik US, baik Spain, budak-budak hanyalah pembawa dengan ada simptom yang sangat minimum. Jadi automatically kita so budak-budak ni sebenarnya dia carrier je lah. Kalau ada pun dia carry. So carry ni masalah. Pasal dia tak membawa kepada sakit pada budak-budak ni. Dia bawa kepada orang tua. Dia bawa pada atuk, pada wan, pada bapak, pada nenek-nenek dia, menyebabkan jangkitan tu teruk kepada orang yang tua. Budak dia tak ada apa-apa. Budak dia relax je dia bawa. Pasal kematangan sistem badan budak tu tak bertindak terhadap COVID. So komplikasi tak timbul. Dia macam batuk sesama biasa. Dia boleh kena macam pneumonia biasa, tak heavy. So budak-budak ni masih lagi self-limiting disease lah, kita kata. Tu dalam banyak keadaan sebenarnya budak yang kita takut kalau katakan buka sekolah, budak-budak akan expose, dia bawa balik semua kat rumah kena. Dia tak ada apa, dia relax, dia balik sekolah berlari, semua balik. Jadi sebenarnya kat sini yang masalah. Dia tak ada apa, tapi dia boleh bawa Dia bawa. Dia boleh kena, dia boleh bawa. Tapi dia tak seteruk orang tua. Budak bawah 1 tahun boleh kena teruk. Tapi bawah 1 tahun pun tak menyebabkan kematian. Setakat ni data tak ada. Kalau seingat saya yang paling muda umur 23 tahun hari tu. Paling muda tak. Paling muda di Malaysia antara lingkungan 10 sampai 15 tahun kita ada 400 patient lebih kurang. I see. Yang meninggal? Yang meninggal, meninggal adalah. Tapi kita tahu background dia ada background komplikasi apa. Dia ada sakit apa kita tak tahu. I see. Itu yang jadi kita punya kerisauan dekat sini. Pasal kalau kita kata budak kena, susah. Salah satu benda doktor yang timbul baru-baru ni, ini cerita benar. Kluster tabligh. Okey. Kluster tabligh. Jadi pakcik ni
dia pergi himpunan tabligh tu, dia balik rumah, pakcik ni sebenarnya dia ada insulin. Dia ada insulin, dia ada darah tinggi, dia ada masalah kidney, dia memang dia punya life tu banyak depend on medication lah. Makan banyak ubat lah. So dia pergi himpunan tabligh tu, dia balik rumah, dia bawa, so anak dia 2 orang kena. Dia dan isteri okey je, sedangkan dia yang bawa. Dia yang, kalau bila tengok pada history, dia yang pergi himpunan tabligh tu, orang lain tak pergi. So confirm lah dia yang bawa. Tapi dia tak ada apa-apa, doktor. It's a miracle. So dari sudut medical, you can say something. Dari sudut medical, memanglah kita kata dalam kes death disebabkan oleh COVID-19, sebenarnya death tak tinggi mana. Death dia dalam rate 2.5 to 4% sahaja, except Italy up to 11%. Cuma kalau kita kata, Wak Imah kita susun pun dalam lingkungan umur itu, penyumbang dia, kalau penyumbang dia, kalau kita kata, okey, kadang-kadang kita susun pakcik berumur 70 yang semua ada sakit kan. Bukan semua akan mati pun. Bukan semua akan mati pun. Cuma bergantung kepada keadaan dia pada masa itu. Contoh, kalau kita kata seorang pesakit tu dia ada diabetes, tapi dia well control diabetes. Dia ada kidney problem, underlying kidney problem, tapi masih lagi well control kidney punya problem. Ada darah tinggi, tapi well control hypertension, contohnya. So likelihood untuk ada komplikasi masih lagi rendah. Tak kala bila dia kena, kita boleh kontrol lagi. Cuma kalau katakan dia kena penyakit dan dia pula background yang poorly control hypertension, poorly control diabetes, poorly control kidney disease, ini lagi faktor-faktor yang menyumbangkan lebih besar kepada mortality atau kematian dalam COVID-19. Ini yang sebenarnya kena faham. Bukan semua yang kena tu, tapi of course majority yang mati akibat daripada COVID-19 mempunyai background penyakit belakang dia. Tapi tak bermaksud semua ada penyakit tu pasti mati. Tidak. Rate masih lagi, overall rate masih lagi 4% maksimum untuk Malaysia, tak sampai pun 3. Dan tapi kalau overall paling tinggi pun 11% Italy punya data. Jadi pakcik tu selamat, alhamdulillah. Maksudnya rezeki pakcik itulah panjang umur. Ya, Dr. Zakrul. Dr. Zakrul punya line agaknya ada gangguan sikit. Di Senawang. Barangkali hujan kot. Hujan ke berawan kat kawasan tu. So, apa pun daripada Dr. Zakrul sebentar tadi, bila beliau menjelaskan kepada kita isu COVID ni, pertama sekali kita dah tahu pandemik ni, dia bukan, pandemik adalah satu istilah, dia 2 istilah maksud, dia ada pandemik, dia ada endemik. Pandemik adalah merentasi benua, merentasi negara, dia membawa kesan kepada menyeluruh ke atas global lah, dia secara global, it will affect secara menyeluruh. Jadi, sebentar ya. Wait. Sekejap. Beres. Kita uruskan Dr. Zakrul. Mana Dr. Zakrul tadi? Ya, sebentar ya Dr. Zakrul. Ya. What happened, Dr. Zakrul? maaf.
Maaf terputus. Senawang hujan ke? Hujan sikit. Kejap ni tak adalah. Kejap sangat pun. Ada tiba-tiba dia blackout telefon. Sabar je lah. Ini hujan. Betul. Ini hujan. Partner tadi, kita kata tadi background kan? Background case tadi kan? So sebenarnya pakcik tu selamat because dia bukan kullu nafsin za'iqatul maut, bukan ajal dia. Bukan ajal dia. Cuma bila kita sebut mengenai coronavirus, yang mengisaukan kita adalah kalau dia terlalu laju, atau katakan orang Malaysia ada 30 juta dan kerajaan tak buat apa-apa, buat tak faham. Jadi kita akan dapat numbers yang sangat-sangat tinggi. Kita akan dapat numbers yang sangat-sangat tinggi. Kalau dapat numbers sangat-sangat tinggi, automatically kematian akan meningkat lah. Itu je. Itu je reason yang merisaukan dan menakutkan mengenai coronavirus ni. Dia tak buat mati, dia boleh buat mati dengan kadar yang ramai, dengan kadar jangkitan yang besar. Itu. Kalau 30 juta, 80% kena, 24 juta kali 10%, kalau kita ambil 10% punya figure, maksudnya 2.4 juta rakyat Malaysia mati. Kalau kerajaan tak buat apa-apa. Kalau kerajaan tak buat apa-apa. Kalau kita nak buat pendekatan macam US lah mula-mula dan UK. Buat tak faham dulu. Atau sama juga dengan Turki tadi nak tengok Al Jazeera, Turki pun tiba-tiba dah mengalahkan Iran. Pasal Turki mula-mula tak nak buat lockdown. Dia nak partial lockdown. So dia biarkan sembahyang jemaah macam biasa lagi. Tiba-tiba hari ni dia dah kalahkan Iran. So pendekatan ni yang kena faham. Kena faham coronavirus punya PL. Kalau faham PL dia, baru you boleh handle. Tak faham PL dia, kita bermimpi di siang hari. Okay. So, mengenal secara rapat akan coronavirus? Yes. Mengenal secara rapat coronavirus. Tak kenal, tak cinta. So, kita tak tahu nak rawat dia. Macam mana kita nak buat langkah-langkah langkah-langkah prevention, langkah-langkah pencegahan. Tak, kita tahu bila coronavirus, any respiratory viruses, kita tahu dia punya perangai. Nombor satu, dia disebarkan melalui udara ataupun droplet. Kita tahu benda tu. Kita tahu dia juga disebarkan dengan sentuhan tangan. Okay. Itu kita tahu. Dan pada masa yang sama, kita tahu juga bahawa dia tempat kerja dia di paru-paru. Kita tahu itu. Dan kita tahu jangka masa hayat dia 14 hari ke 21 hari. Kita tahu benda tu. Jadi cuma bila kita kata begini, bila kita kata dan kenapa kita tak boleh rawat coronavirus macam sesama biasa ataupun macam virus-virus yang lain. Bezanya pasal virus ini adalah novel viruses. Bila novel viruses bermaksud badan kita tak pernah kenal virus setara dengan dia. So automatically it's a new visitor. New visitor. So kita nak, dan dia betul-betul buat manusia ni kena berubah sikap. Pasal Allah Ta'ala degil sangat ada manusia ni, degil sangat. Aku hantar virus je. Aku hantar virus. Dia kata bersih, korang tak bersih. Aku kata basuh tangan, wuduk belum makan, tak juga basuh tangan. Aku suruh cuci berak elok-elok, tak cuci berak elok-elok. Aku hantar coronavirus sahaja supaya duduk rumah diam-diam. Satu je benda kita perlu buat. Duduk rumah diam-diam dan bersihkan diri. Itu pun orang kita susah nak faham. So prevention ni very clear, Ustaz. Prevention dia duduk diam, basuh tangan. Itu je prevention dia. Unless kita nak semua orang kena. Sampai kita dapat vaksin. Ya. So vaksin tu je. Kita sekarang ni dia kembali balik kepada sikap lah sikap. This is a new virus, Lepas tu dia airborne virus. Lepas tu melalui sentuhan kita bawa. Sebab itu kebanyakan dalam kita diberitahu kalau kita pergi mana-mana, kita apa jadi pun please don't touch your face. Kan sebab virus tu dia masuk melalui rongga-rongga mata, hidung, mulut. So itu very clear very clear. Jadinya Islam ni betul lah doktor cakap tadi tu, Allah Ta'ala datangkan unseen virus ni
sampai satu dunia ni shutdown. Hikmahnya mesti ada something hikmah di sebalik tu. Tapi dia Pasti. telah menggoncang dunia. Dia telah menggoncang dunia untuk menyedarkan manusia betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Tuhan. Saya selalu sebut begini Dr. Zakrul, surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana tentera Abraha yang datang daripada Yaman untuk menyerang kota Mekah. Tahun kelahiran Nabi SAW yang dinamakan tahun gajah. So tentera Abraha datang nak serang kota Mekah. Abdul Muttalib, datuk Nabi Muhammad SAW dan pembesar-pembesar Quraisy di Mekah lari meninggalkan kota Mekah, pergi duduk di celah-celah bukit sebab tentera Abraha terlalu kuat. Masa tu Abdul Muttalib kata bila orang sekitar dia pembesar-pembesar meluahkan rasa gundah gulana mereka kepada Abdul Muttalib mengenai keselamatan Kaabah, Abdul Muttalib bagi satu ungkapan. Abdul Muttalib kata, innalaha rabban sayahmiha. Kota Mekah ni ada Tuhan yang akan protect dia. You don't worry. Allah will protect kota Mekah. Sebab yang itu Abdul Muttalib yang musyrik pada ketika itu pun percaya Kaabah ni ada Tuhan akan protect. So, apa yang berlaku? Tentera Abraha datang, Allah hantar burung ababil. Allah hantar burung ababil. Burung ababil bawa batu-batu yang mengikut bahasa dia, mengikut Quran, kata daripada neraka. Bagi saya, dia adalah satu kiasan, kinayah sebab sifat pada batu tu. Macam mana burung nak masuk neraka, ambil batu bawa keluar. It's something yang perlu diberi maksud yang mudah orang faham. So burung tu pergi ambil batu, dia kata. Tapi bagi saya batu-batu yang dibawa oleh burung ababil ni dia besar sikit dari burung pipit saja. Dia buang batu-batu tu ke atas tentera Abraha, hancur berkecai. Gajah-gajah yang besar yang dibawa oleh Abraha semua jadi hancur lumat seperti daun yang dimamah oleh ulat. So bagi saya, for me Allah Subhanahu Wa Taala already mentioned in Quran about biological weapon. It exists. True. So bagi saya ini bentuk-bentuk weapon-weapon yang wujud. Jadi bagi saya apa yang penting ialah manusia kena tahu ini adalah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Tuhan yang maha baik. Tapi zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan itu di lautan, di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. So bagi saya kita nak sampai sekarang pun kita, bagi saya lah doktor, I don't know from your point of view, but from my side until now is quite unclear. Dia sehingga hari ini tak jelas punca sebab asal usul virus COVID-19 ni. I don't know lah, orang kata kerana kelawar, ada orang kata kerana makanan-makanan ekostik. So makanan ekostik ni dah berzaman orang makan. I don't know. Actually I don't know. Until now belum ada satu research, tak tahu doktor boleh bantu saya. Kalau ada satu kajian yang kata memang betul virus ini daripada kelawar. Kelawar memang bawa virus, tapi betul ke virus ni kelawar yang bawa? Coronavirus memang dikenali sebagai virus pada haiwan. Itu pertama fakta dia. Okey. Kalau kita ada kucing yang sesama, majoriti coronavirus. Kucing cirit-birit, coronavirus. So dalam kes COVID-19, kalau kita kata COVID 2003 SARS kita tahu disebabkan oleh civet cat. Itu memang civet cat. Dalam kes coronavirus yang 2019, dia memang speculate pasal DNA match dengan bat dan snake. Ada dua source dekat sini. Alright. Daripada research tu lah. Maksudnya, dia daripada bat dan snake yang makan bat. Macam tu lah. So, dua source tu, dia ada exposure dekat situ. So, tapi corona itself memang datang daripada haiwan. Cuma sama juga dengan MERS-CoV, memang coronavirus datang daripada unta yang selsema. Okay.
Dalam kes kos 2000 SARS 2003, dia datang daripada civet cat yang selsema macam tu. Jadi automatically bila dia cuba bezanya kat sini pasal sifat manusia ni yang nak makan exotic food ni nak makan exotic food dan degil dan kegagalan kita mungkin kegagalan kita sebagai Muslim pula selepas 1400 tahun kita masih lagi gagal mempertahankan halalan toygiban slaughters, orang mempersoalkan Islam punya cara sampai dah new millennium pun orang masih kata cara Islam menyembelih tu zalim, kenapa tak makan. Jadi Allah Ta'ala, that's my opinion, menghantar coronavirus yang this time establish human to human. Before this, ada jangkitan tapi tak dapat establish human to human transmission. Ini menyebabkan bila dia jadi human to human transmission, bila kita bila Ana start cakap pasal coronavirus, because I was involved dengan dengan SARS 2003. SARS 2003 I was involved directly. My ex-boss cakap once there is a new infection yang establish human to human, sebenarnya banyak jangkitan yang ada new daripada haiwan kepada manusia banyak, tapi dia tak successful human to human transmission. Contoh swine flu, contoh bird flu ada berlaku, tapi dia masih local endemic, maksudnya flu yang disebabkan oleh satu-satu kawasan, tapi dia tak establish, tak jadi pandemik. Kalau jadi pandemik lagi ngeri Ustaz. Cuma dalam kes ini, kes coronavirus COVID-19 dia establish. Sebelum ni memang ada pun mungkin dekat Wuhan tu, kat China tu, all risk of infection memang berlaku di China. Memang banyak kes sebenarnya di China. Tapi dia tak jadi, establishment tu tak berlaku. Bila tak berlaku ini, so kita pun tak ambil berat. Sampai kebanyakan doctors pun tak ambil berat. Merasakan dia macam, alah nanti dia settle lah, nanti dia macam MERS-CoV lah, unless you contain China, then settle lah. Dia terlupa satu perkara. Tak kala dia establish human to human, maksudnya human adalah carrier, means dia dah superb dah, jadi super spreader dah. Pasal dia dah dapat satu kawasan ataupun satu entiti yang akan carry dia secara mutlak dan boleh disebarkan dengan kadar manusia punya rate. Ini yang sebenarnya yang berlaku. Bukan bermaksud kita rasa, China dah makan lama dah benda ni. Dalam data kalau kita tengok history of penyakit-penyakit yang pelik yang disebabkan oleh zoonotic infection, maksudnya jangkitan yang disebabkan oleh haiwan kepada manusia banyak. Tapi kebanyakannya airborne tak terlibat. Contoh hantar virus, yang sekejap ada viral, sekejap hantar virus akibat gigitan tikus. Also tikus kepada manusia. Lagi ngeri kalau kena se-majority mati, confirm mati. Tapi dia tak ada establishment human to human. Ini je isu dia. Macam kita kata macam ustaz lah bila dakwah kan. Dakwah macam Nabi SAW. Dia pergi Taif. Nabi pergi Taif, Nabi tak dapat dakwah. Nabi pergi Madinah, Nabi dapat dakwah. Dan establish human to human punya dakwah. Nampak tak beza dia? Satu you pergi, tak dapat dakwah tu. Satu pergi, establish. Once establish, Madinah jadi kota Islam pertama. Sama. Dalam kes Wuhan, dia dapat establish dan dia establish state of Wuhan. State of Wuhan means world of Wuhan. World of COVID-19. Itu. Anda semua sampaikan analogi tu saya nampak macam real sikit. Jadi, it's okay. Salah satu pandangan lah. Pandangan Anda tahu banyak orang berpandangan. Banyak orang berpandangan bahawa dia mungkin biological weapon. Anda tahu benda tu. Okay? Kita tak ada isu untuk kita kata dia possible. Okay, kita tak tolak possibility itu ada. Tapi majority expert viruses, virology dah locate DNA dan identify dia punya RNA punya sequence, tak ada elemen insertion. Maknanya tak ada elemen kita ubah. Elemen dia adalah elemen natural. Ini kita boleh identify. Okay, fine. So the expert, the virologist
dah tulis, dah dapat bahawa this is confirmed natural source. Alright. Maksudnya tak ada insertion. Kita boleh insert, maksudnya kita ambil macam plastik surgeon lah. Kita buat tukar muka tapi kita ambil DNA keluar balik. Cop jari keluar balik muka kita kan. Boleh. Tapi dalam kes COVID-19, kita tengok memang dia solid source dia daripada natural source. So, purity kat situ lah. Dia punya purity. Ketulinan source yang DNA yang tidak terganggu. Yes, exactly. So make sense. Yalah, kita manusia kena terima lah kan. So ini di antara soalan. Betul. Saya rasa saya bukan orang pertama yang bertanya dengan doktor isu biological weapon. Ini adalah beberapa medium telah bercakap mengutarakan idea yang sama. Tapi kalau doktor bagi tahu, kira kita boleh dia bukan daripada syak dah boleh pergi, bukan pada zon dah pergi pada syak dah kan. Dia boleh tinggi sikit lah kan. Kalau if that is a situation, bagi saya lah kan, kita yang diajar research, kita diajar buat kajian. So kajian ini, selagi mana satu kajian itu telah dicapai dan ada validation dan telah diperakui ketulinan fakta dan juga sampel yang diambil, maka selagi mana belum ada kajian lain untuk membuktikan bahawa ada resources ataupun ada bukti-bukti yang lain, maka yang ni valid lah. Sama macam isu, exactly. I give you some example dalam hadis Nabi SAW. Bila Nabi sebut dalam hadis Bukhari kan, hadis ni ada geng-geng yang mempertikaikan. Hadis ini bila Nabi sebut, bila jatuh seekor lalat dalam minuman kamu, Allahu Akbar, azan dilaungkan. Bila seekor lalat jatuh dalam minuman kamu, maka hendaklah kamu tenggelamkan lalat itu, sebab di sebelah satu sayapnya ada penawar, sebelah sayap lagi adalah racun. So ada orang melihat bahawa hadis ini apa yang diajar oleh Nabi, satu yang menjijikkan, satu yang apa ni lalat masuk, adakah nak minum, mana tahu bawa kuman. So selagi mana belum dibuktikan bahawa ada orang mati selepas minum air yang lalat jatuh dalamnya, ataupun disease berlaku kerana lalat jatuh dalamnya, maka selagi itulah hadis itu valid. You have to come back the fact untuk membatalkan atau untuk membuktikan bahawa lalat akan menjadi punca orang mati. Bila lalat masuk dalam air. So same case dengan bagi saya lah, selagi mana bukti belum dikemukakan is a biological weapon, selagi itu kita pakai pada yang first research dan juga first outcome. Saya yakin para penyelidik telah melakukan penyelidikan, sebab kalau dia tak tahu punca, macam mana dia nak cari vaksin? Dia mesti kena tahu punca sebab, sehingga binatang tu kena ambil, lepas tu sampel dari binatang tu kena ambil. Yes or not? Betul? Kan? Sama juga macam ular patuk lah. Bila ular patuk saya kena kenal pasti ular tu baru dapat venom. Baru saya dapat exactly. Exactly. Nah, anda berpandangan macam ni. Anda berpandangan bahawa tak kala dia, Allah cakap very clear. Dia yang maha pencipta. Dia maha mencipta. Kita hamba ni tak ada kapasiti untuk mencipta. Kita hanya boleh mengubah sikit sebanyak. Exactly. Jadi kadang-kadang bila dalam keadaan sekarang, yang paling penting adalah untuk memahami bahawa dalam kes coronavirus 19 ni, kalau sesiapa yang tahu biological weapon, because kalau kita kata mengenai block, kalau kita katalah kita worst case scenario block yang nak war adalah US, Russia, kan, China. US memang kita tahu dia ada source of biological warfare, dia ada smallpox, dia ada legionnaire, banyak penyakit, dia ada anthrax, banyak lagi penyakit-penyakit yang boleh wall out the population berbanding dengan hantar COVID-19. Because kalau you pakai COVID-19, whole segment, bukan dia je, semua negara terjejas. My interpretation is easy, Ustaz. My interpretation sebenarnya bila Allah Ta'ala bagi COVID-19 ni, atas perspektif dia sebenarnya, this is the time untuk the Muslim world to get united. Because the capitalist crash, habis, collapse. Sistem kapitalis, sistem demokrasi, sistem yang apa yang sebelum-sebelum ni diperjuangkan, tak menunjukkan tak boleh sustain. The only way yang sustain, yang betul-betul kita panggil recession proof,
ataupun economical proof is only yang Islam aja. Baik dari segi healthcare, pendidikan, ekonomi. This is the time. Tapi kalau umat Islam masih berfikir jumud, fikir apa, ini agenda kafir, ini agenda ni, ini agenda ni. So dia tak dapat grow. Pasal sekarang, next 6 months, kita akan tahu banyak sistem akan collapse. So this is the time kita nak tunjukkan bahawa Islam itu bersih. Kenapa Islam, macam Ana personally, Ana tahu lebih kenapa masjid tak sembahyang jenazah masa COVID, contohnya. Ada tak? This is the time the Islamic scholar get together and look into this COVID. Buat research together because science and Islam mesti seiring. Ya. Macam Ustaz kata tadi mengenai yang lalat tadi tu, sama juga bila kita kata yang jilat tangan. Jilat tangan, ada orang kata geli. The end of the day, orang tahu bila you basuh tangan, you makan, and then you ada probiotic dekat tangan, that's why you jilat. Research tunjuk benda tu, pasal the Jewish and the Christian always want to make the, apa yang berkaitan dengan hadis tu macam tak valid. Tapi the research tunjuk benda yang lain. So, dia based on scientific research, kata, oh, there is a probiotic dekat tangan bila you makan. Sama juga dengan yang hadis lalat tadi. So banyak benda yang sebenarnya kita boleh buktikan bila COVID ni. Bila COVID ni banyak advantage yang kita boleh buat. Bezanya nak pandang perspektif mana. Perspektif kita nak duduk saja lockdown atau berfikir negatif saja. Itu je lah. Kan? Selagi macam kita kata, orang dah kata dah, uzur tak payah pergi masjid. Ana sebenarnya saja sebelum lockdown, Ana saja kepada universiti, kenapa kita tak buat research masjid, buat masjid sebelum lockdown tu, masjid swap semua orang dulu and then masuk solat. Tapi syarat dia, orang yang batuk sesemua tak payah Syah Alim, balik rumah. Yang batuk sesemua tak payah Syah Alim, balik rumah. Ini masalah yang batuk-batuk beria ni datang masjid. Nampak tak? So menyebarkan, jadi fitnah atas agama. Ya. Agree. Patutnya benda yang anda rasa patutnya kita look into the matters lah, more seriously sekarang. So the institution, banyak benda yang banyak positif, banyak yang baik lagi lah kebaikan insyaAllah. So, okay, doktor, saya nak pergi pada, sebab masa kita tak banyak lagi, saya nak pergi pada persoalan berkaitan dengan antibody development. Okay. Di negara macam soalan tu kalau Bayu ni. Jadi tanya soalan, saya nak tanya soalan peminat tu, kena jawab. Macam mana soalan dia? Dia soalan dia antibody development. Okey. Antibody development bermula bila ada jangkitan doktor, dalam badan. Nak tanya doktor berkenaan dengan antibody development daripada jangkitan COVID-19. Okey. Antibody development dalam badan standard. Semua kuman dia akan tunjuk jalan yang standard. Cuma beza dia, body kita ada tentera untuk lawan 3 tentera. 1, lawan virus. 2, lawan bakteria. 3, lawan fungus. Okey, 3. Okey, ataupun ada juga yang add on anti-parasite. Tapi tolak tepi lah, itu macam cacing semua. So kita tak pasal virus saja. Bila virus, kalau virus, askar yang lawan dia very specific, which is lymphocyte. Lymphocyte ni, darah putih bernama lymphocyte. Dalam lymphocyte, bila askar masuk dalam rumah kita, pertama sekali kita mesti panggil polis. Polis kena tangkap and bawa ke balai. Sama, askar lymphocyte akan tangkap and recognize dulu. Recognize dulu, ambil data. Masa berlakunya benda ni akan berlaku demam. Baru dah ada proses demam. Masa ni lah demam bila askar dah tangkap. Kalau virus tu duduk dekat hidung saja, atau duduk kat tekak saja, atau duduk dekat surface paru-paru saja, dia tak ada demam. Alright. Dia hanya demam apabila virus tu cross border masuk dalam darah, yang mana kita panggil dia viremia. Maksudnya virus dalam bloodstream. So bila lymphocyte dah ambil, dah tangkap, dah recognize, dah perang beria sampai demam, chills, demam. So markas tentera akan keluarkan data, please recognize Mamat ni COVID-19. Dia akan keluarkan antibody IgM. Maksudnya dia dah bukan askar, dia dah keluar memang specific unit
komando, nama dia IgM COVID-19. Okay. Untuk masa, dan dia akan stay selama up to 6 months untuk acute phase. Selepas tu baru dia keluar IgG, memori selama-lamanya. Macam cintaku terluka, ingat sampai bila-bila, cinta pertama. Macam tu lah. So automatically body akan keluarkan IgG. That is the antibody forever akan ada. That is the whole idea of vaccine. Maksudnya kalau vaksin, kita bagi gambar, kita bagi image atau kita bagi protein kepada askar buat antibody terhadap COVID-19. Lahirlah terus IgG tanpa IgM. Dalam kes jangkitan biasa, dia keluar IgM. Okay. That's why untuk kita nak develop dia tak senang. Pasal body kena jumpa. Macam COVID-19, yang best COVID-19 ni, dia masuk tertib. Dia tak garang macam influenza. Influenza dia masuk terus demam. Dia langgar. COVID-19 ni dia jalan macam beza. Dia masuk dekat hidung, Assalamualaikum. Masuk kat tekak, Assalamualaikum. Duduk kat paru-paru, Assalamualaikum. That's why dia punya symptoms, dia tak ada symptoms up to 7 days. Lepas tu baru demam. Influenza, dia bawa AES laju sangat. Drap, satu. Terus on the first day dah demam dah. Itu beza dia influenza dengan COVID-19. Jadi automatically, bila kita lihat COVID-19, bila dia masuk dalam badan, dia akan ambil masa yang sangat-sangat lama untuk settle. Jadi dekat sini, pasal tu bila dah adanya antibody IgM atau IgG, kita tahulah jangkitan dah selesai. Sama ada jangkitan selesai atau tidak, masa penghasilan antibody inilah berlakunya satu keadaan yang kita panggil, yang you all duk baca dalam internet tu, dia panggil cytokine storm. Cytokine storm. Yang mana body secara semua tentera, Muhajirin dan Ansar menyerang paru-paru secara serentak dan merotakkan paru-paru tu secara mutlak. Imagine Syria lah. Askarnya tu 3 ketul je yang jahat. Tapi dia pergi bom dengan semua bom, jahanam semua tempat tu. Sama juga di paru-paru tu. So bila cytokine storm, maksudnya semua army involved, terlibat dengan semua askar, dia terus hit hard on the paru-paru. Hit hard on the paru-paru, paru-paru yang akan jadi mangsa yang teruk. As body as a whole, collapse lah. Itu idea of, so kalau dia recover, dia dapatlah antibody yang terhasil. So for us to develop antibody adalah satu, kita kata, investment yang sangat-sangat besar. Kalau we go by natural. Natural. Investment yang sangat-sangat besar. Pasal investment kita adalah nyawa rakyat. Yes, exactly. Exactly. Sebab itu bila pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengenai bajet rangsangan, itu adalah satu langkah untuk menyelamatkan nyawa lah tu. So supaya rakyat tak terasa beban, so dalam perintah pergerakan yang terkawal ni, PKP ni, orang kita masih boleh survive. Okey doktor, saya nak tanya sebab memandangkan it's quite interesting dan ramai yang kata Dr. Zakrul handsome. Handsome tak gini. Dia kata Dr. Zakrul punya jawapan handsome sangat. Saya pun macam belajar. Saya macam duduk dalam kelas tutorial. Sebab itu saya, untuk makluman sahabat-sahabat, Dr. Zakrul ni memang my good friend, my best friend also. My teacher also. Banyak benda saya tanya dengan beliau, kadang-kadang kacau tengah-tengah malam. Even anak demam pun saya akan message. Anak luka ke apa, saya akan tanya beliau. Pertama sekali, dia kata, oi dapat free consultation. So untuk makluman semua juga, Zakrul ni dia saudara dengan Faris. Faris anak saya. Anak saya, Faris yang nombor 6, saudara dengan Dr. Zakrul. Sebab dia adalah anak susuan saudara Dr. Zakrul. Anak sepupu dah. So dia dah kena mengena dah family. Dah ada family connection dah. Jadi Dr. Zakrul, final question, maybe we will continue with another session the future. Mungkin hari akan datang kita akan set baliklah masa. Sebab quite interesting, saya rasa banyak part yang kita belum cover lagi. Apa pun,
untuk terakhir, apa nasihat Dr. Zakrul kepada rakyat Malaysia ni dalam Perintah PKP? Macam tadi orang kata self development, doktor kita dah cakap dari sudut kesihatan, dari sudut nasihat dalam Islam, pandangan Islam dan cuci tangan, apa semua, wuduk, semua kita dah cakap dah. So Dr. Zakrul punya dari sudut medical punya situasi sekarang ni, bila sekarang tengah drop, dulu semalam mungkin semalam 60 lebih, hari ni saya lupa nak ikut perkembangan berita. So mungkin hari ni drop Ada juga. 84 tak silap. Berapa? 84. 84. So hari ni dia naik sikit. Naik sikit. Dia naik sikit. So sikap rakyat dan masyarakat dan juga apa nasihat doktor sebagai penutup? Ya, okey. Dia satu benda yang kita kena faham. Hakikat manusia tu dia mudah lupa. Insan, dia lupa. Dan dia gopoh. Dia terburu-buru. Itu sifat manusia. Allah Ta'ala bagi coronavirus ni satu je. Untuk sabar. Dan syukur. Betul. Sabar dan syukur. Sabar supaya mentaati perintah Tuhan. Syukur supaya kita makan apa yang ada. Sebenarnya pasal Allah Ta'ala bagi kita just nice. Ustaz fikir kan? Dia hit majoriti negara tak kala Ramadan is coming. Masa bila Ramadan kita, macam Ramadan, kebanyakannya Ramadan lah nafsu makan kita paling lupa daratan. Cross the board lah, baik Malaysia, baik India, baik Pakistan, baik Arab. So sekarang ni, tarbiyah yang Allah Ta'ala bagi jelas. Pasal tu, kalau kita lihat, sebenarnya nasihat saya senang je. Inilah masa untuk semua sahabat baca Syama'il, baca kisah macam mana Nabi makan. Supaya kita boleh fikir, apa yang kita rasa nak makan beria dekat luar ni, sekarang ni nak kita balik kepada apa yang Nabi makan. Nabi makan macam situ Syama'il. Kita tengok Khalifah Uthman bila tengok para sahabat menjamukan makan tak kala Nabi tak ada, dia menangis. Dia menangis kerana Nabi tak pernah tengok makanan sebanyak ini. Jadi kita sekarang ni, Allah Ta'ala bagi nikmat bagi saya untuk kita sedar bahawa makanan yang ada ni cukup untuk kita. Makanan yang kita ada sebelum ni macam kita bukan nak cakap lah, anak punya income, entah punya income kan. Kita dah cukup selesa. Dah cukup selesa. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi PKP, MCO, seluruh dunia duduk diam. Duduk diam. Tak boleh buat apa, duduk diam. Pun kita gagal. So sekarang ni persoalannya senang je. Pasal sifat manusia tu sendiri memang akan gopoh, memang akan terburu-buru. Tak kala kalau katakan kita berpandangan kalau katakan kes sustain, maintain bawah 100. Bawah 100 dalam next 1 to 2 weeks kan. Tanpa perlu buka sekolah, mungkin kita boleh buat aktiviti macam biasa kembali. Akan tetapi syarat yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan adalah social distance dan jaga kebersihan. Hygiene. Maksudnya basuh tangan, social distance. Dua benda ni je yang kita nak kena jaga. Dan satu lagi, kalau yang sihat, yang tak sihat, batuk semua tu, duduk rumah. 3 benda je Allah Ta'ala bagi disiplin. 3 je. Kalau kata boleh duduk diam, tak basuh tangan, social distance, tak sihat, duduk rumah. Dah settle masalah COVID-19. Yeah. Tapi kalau sikap nak berterusan, tak kala kita buka je Ramadan, masih lagi tiba-tiba acah alim, nak pergi masjid, ataupun nak zikir lama-lama, kemudian pergi pula bantai bazar Ramadan, lepas tu open house level PM, the next clusters memang akan lagi besar. Pasal perjalanan kita dalam COVID-19 adalah 80, kita tahu macam ni, COVID-19 punya pergerakan, dia mesti nak infect 80% penduduk. Itu jalan dia. Jalan cerita dia kita tahu. Jalan cerita dia mesti nak jangkitkan 80% penduduk dunia. Itu jalan cerita dia. Jalan cerita kita pula, macam mana nak bagi dia jangkitkan 80% dengan kadar yang kita nak, bukan kadar yang dia nak. Kalau kadar yang dia nak, ramai mati. Kadar yang kita nak, ramai tak mati. Nampak tak beza dia? Itu je dia. So, kita akan follow dia punya style. Dia punya style, dia nak jangkit. Okey, kita allow untuk jangkit. Tapi, kita nak dengan kadar kita. Maksudnya kalau 80, bawah 100 sehari untuk Malaysia dan pula kes pula tak melibatkan ICU dan kita tahu majoriti akan selamat. Tapi tak kala kalau tak kala ramai yang terkena dan menyebabkan ICU tak dapat cope, doktor pun jadi stres, kematian kita meningkat, lalas semua akan collapse. Itu je jalan kita dia. So saya harap kepada semua pesanan kita tetap sama,
Kebersihan duduk diam-diam. Taatlah pemerintah tu, duduk diam basuh tangan. Terima kasih Dr. Zakrul. Thanks for your Terima kasih, Ustaz. time. Thanks for explanation. Rindu kat Thanks Ustaz. for sharing. Ya, saya pun rindu juga. Kita selalu ialah masjid yang menyatukan kita sebenarnya masjid. Tapi apakan daya, kita buat masa ni kita demi melihat kepada kemaslahatan yang lebih besar, kita tangguh dulu. Sebab itu saya sebut jadikan hati kita sebagai masjid. Biar hati itu jadi masjid, rumah kita jadi masjid, rumah kita jadi surau. So sampai 31 Mei kalau mengikut perkeliling daripada Majlis Agama Islam Selangor, dan ini titah Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Selangor, supaya masjid tidak dibuka sehingga 31 Mei. Itu arahan awal. Tapi tuanku akan pertimbangkan sekiranya ada pandangan lain daripada KKM dan juga MKN. Namun demikian, ini adalah satu keadaan yang kita tak pernah lalui. Is a history dalam kehidupan manusiawi itu sendiri, dan sekaligus nak memperlihatkan matured or not mankind ini, manusia ini matang atau tidak dalam menangani keadaan ini. Sekarang siapa yang akan menang? Unseen virus ataupun kita manusia yang cerdik pandai? Saya tinggalkan sahabat-sahabat sekalian dengan soalan tersebut. Mudah-mudahan Allah protect kita. Mudah-mudahan negara kita selamat, anak bini kita selamat, jiran tetangga kita selamat, dan seluruh dunia ini selamat. Terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah panjang umur rezeki kita akan bersiarat. Kita akan buat live lagi dengan Dr. Zakrul. InsyaAllah. Dr. Zakrul, banyak benda kita nak belajar. Sehingga itu kita tangguh dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B